Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa bi ihsanihi al mutawassil li ibadihi al mu'minina yartafi'una ila a'ali darajat wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa qudwatil qadat wa khairi makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi wa ashabihi ma'adinil hikmati wa amnil ummati wa mafatihil barakat wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil miqat. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Surah Al-Hasyri ayat yang ke-9. Maksudnya, dan golongan orang-orang yang telah menempatkan kepada Nabi SAW tempat tinggal dan juga iman dan beriman sebelumnya, iaitu golongan Ansar. Mereka itu adalah suka dan cinta kepada Nabi SAW dan para muhajirin yang berhijrah kepada mereka, sedangkan dalam hati mereka itu tidak ada sebarang keperluan dan hajat dan keinginan ataupun hasad dengki daripada apa yang Allah berikan kelebihan buat sahabat Nabi yang lain, dan mereka itu mendahulukan ke atas diri orang lain sekalipun mereka berkehendak dan berhajat kepada apa yang mereka inginkan. Dan sesiapa di antara kamu yang menjauhi daripada dirinya daripada sifat dengki dan juga sifat kedekut, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Hasyri ayat yang ke-9. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Maldives, yang saya kasihi Pengurusi Masjid Jami' Bukit Jana Datuk Haji Mahmud, seluruh ahli kuasa masjid, para imam, bilal, syiah, muslimin, muslimat, para asatizah, guru-guru, para ulama, tuan-tuan guru, ibu dan ayah yang dirahmati lagi dikasihi dan dicintai oleh Nabi SAW. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita mengisi waktu kita untuk mendengar dan memperingati tentang peristiwa hijrah Nabi SAW. Malam ni malam kuliah bulanan saya kat sini. Dia sebenarnya pantang larang ceramah, tak boleh jemput orang kuliah bulanan. Tuan-tuan dah langgar pantang larang. Sebab saya tengok muka hak sama. Selalunya saya ni kalau orang panggil ceramah, muka dia lain, orang lain lah. Kira tempat tu saya tak pernah mengajar dan ceramah, saya akan ceramah lah. Tapi ni muka hak sama. Mana tak sama, tak bulan mengajar. Jadi
Haji Rahman minta untuk buat ceramah waktu lain, tarikh lain. Tuan-tuan kena faham, tuan-tuan dapat tarikh bulanan pun kira mujuk. Tuan-tuan kira mujuk dapat tarikh bulanan. Kalau orang lain, kalau orang lain memang dah tolak dah, memang tak ada dah, memang tak ada. Tak ada langsung. Tak ada langsung. Jadi tak ada tarikh kosong. Saya pun nak pergi umrah 17 hari bulan akan datang ni. Jadi masa yang lain tu memang tak ada. Jadi Haji Rahman kata kita tukar kuliah maghrib Ustaz bulanan tu, guna kitab Talbisu Iblis, kita tukar ceramah hijrah Nabi. Saya paling rasa macam gayat kalau ceramah depan orang mengajak kuliah bulanan, sebab kita biasa mengajak kitab. Yang keduanya, untuk tahun yang sekarang ni ataupun kebelakangan ni, saya kurang terima jemputan ceramah Ma'al Hijrah. Kurang, memang tak terima. Buat masa ni tak terima. Banyak saya tolak daripada saya terima. Sebab saya akan stick pada kuliah bulanan yang saya sudah tetapkan. Sebab kita ceramah-ceramah ni kadang-kadang melelong jauh, pergi merata-rata. Last sekali kita tinggalkan pengajian kitab Fardu Ain tu. Ini sangat rugi. Tapi tak apalah, pada malam ni walaupun kita tak ada kuliah bulanan, kita ganti dengan ceramah. Tetapi alangkah baiknya kalau kita gunakan kitab juga. Saya biasa kalau ceramah pun guna kitab. Dia jenis macam dah macam tu kan, macam mana? Baik. Tuan-tuan, peristiwa hijrah Nabi SAW, peristiwa hijrah Nabi SAW panjang, jauh. Dia malam ni ada dua benda nak cerita, tapi saya pilih salah satu. Ada dua benda. Pertama, saya nak cerita pada awal balik, tapi saya rasa masa tak cukup, maka saya ambil jalan kedua. Jalan kedua ni adalah salah satu bentuk ataupun sudut penceritaan hijrah Nabi yang kita dan para penceramah kurang tekankan adalah, iaitu selalu kita cerita dalam ceramah tentang kemuliaan, kehebatan orang yang muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kita tahu baik mereka korban macam mana dengan Nabi, mereka bersusah payah tinggal harta benda. Kita cerita pada A sampai Z. Kebanyakannya kita cerita kelebihan orang muhajirin. Maka kita lupa satu lagi kumpulan sahabat yang tidak kurang hebat dan mulianya, iaitu yang dipanggil dengan golongan Al-Ansar. Al-Ansar. Kerana tak ada golongan Ansar ni tak berlaku hijrah Nabi. Sebab hijrah Nabi bukan sekadar macam kita selalu duk dengar, Nabi kena tekan, Nabi kena ganggu, sahabat Nabi kena bunuh, sahabat Nabi kena seksa, ujian iman, ujian nak buat amal ibadat payah. Bukan yang itu je. Itu bukan faktor semata-mata itu. Faktor yang kedua, Nabi hijrah juga kerana permintaan dan rayuan berulang kali daripada orang Ansar, orang Madinah, untuk Nabi berhijrah ke tempat mereka. Ini faktor kedua. Kalau tak kerana orang Ansar yang sungguh-sungguh, gigih, paksa, turut Nabi tiap-tiap tahun. Orang tahu panggil turut Nabi tiap-tiap tahun. Nabi tak keluar daripada Mekah tu. Nabi mati hidup duduk kat Mekah tu. Buktinya bila Nabi keluar daripada Mekah, Nabi berdiri di atas satu tempat batu. Nama dia Kharurah. Batu ni adalah tempat yang mana boleh nampak keseluruhan bumi kawasan Mekah. Nabi berdiri atas batu tu, Nabi nampak Kaabah dan Nabi nampak penempatan orang-orang Mekah keliling Kaabah. Lalu Nabi sebut dengan ayat dia masyhur, dia kata apa? Wallahi, demi Allah, la anta ahabbil ardi ila Allah. Sesungguhnya wahai Mekah, kamu adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah. Bumi yang Allah paling sayang ke atas muka bumi ni Mekah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, kalau dah rasa jemu nak pi Bandung, rasa nak pi Bukit Tinggi, rasa jemu bosan nak pi Turki, tapi jangan jemu nak pi Mekah, betul tak? Dan confirm tak jemu. Baru pergi bulan 3 saya lah. Ni pergi balik bulan ni, bulan 8 ni. Bukan jarak jauh mana pun, rasa rindu, rasa pergi nak pergi lagi. Allah campak macam tu. Sebaik-baik tempat yang Allah cipta atas muka bumi ni, bumi Makkah Al-Mukarramah. Ini sepakat para ulama. Sebaik-baik bumi adalah Makkah Al-Mukarramah. Kecuali Imam Malik mendahulukan Madinah berbanding Mekah. Imam Malik kata bumi yang terbaik bumi Madinah. Yang tu pada sudut bumi, pada sudut makam Nabi, tanah yang Nabi
dimakamkan itu, yang tu disebut oleh para ulama tak ada khilaf. Yang tu adalah sebaik-baik biqa'ul ard, sebaik-baik ketul dan tanah bumi yang terbaik adalah jasad yang Nabi ditanamkan ke dalam tanah tersebut. Itu makam tu. Makam tuan-tuan duk lalu tu, itu sebaik-baik tanah yang ada di atas muka bumi. Bahkan dia lebih mulia daripada Arash. Lebih mulia daripada Arash. Ini disebut dalam kitab saya tadi. Waktu nak main ni, tuan-tuan baca kat kitab. Kita dah biasa baca kitab kan. Raf'ul Khafa Syarhi Zati Syifa. Ini sebuah kitab berkenaan tentang sirah. Jadi dia kata sebaik-baik bumi. Kemudian yang kedua, Nabi kata, wa anta ahabbil ardillahi ilaik. Kamu sebaik-baik bumi di atas muka bumi. Maka dan juga wa ahabbil ardi ilayya, kamu juga sebaik-baik bumi yang paling aku sayang sekali atas muka bumi ni pada aku. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Kalau tak kerana penduduk kamu wahai Mekah yang halau aku keluar daripada tempat ni, aku tak keluar, kata Nabi. Tak kerana orang Mekah halau aku tak keluar. Sebab Nabi sayang penduduk Mekah. Tempat lahir, tempat beranak, tempat lahir, tempat membesar, tempat main, semua di Mekah. Saya nak sebut tadi, faktor paling besar bukan semata-mata orang Mekah halau Nabi sebenarnya. Yang paling besar adalah jemputan. Sebelum berlakunya hijrah, apa yang berlaku? Tuan-tuan dengar salah satu peristiwa, namanya Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah ni ada berapa kali? 3 kali. 3 kali. Bai'ah Aqabah ni berapa? 3 kali. Kali pertama 6 orang je. Mula-mula tahun haji, orang Madinah, seluruh bumi ni mereka akan berkumpul di Mekah bila musim haji. Lalu mereka akan bermabit di Mina. Mabit di Mina hari-hari tasyrik. Hari tasyrik daripada mula hari tu yang kita sampai 10 Muharram tu, 10 Zulhijjah tu kan. Kemudian 11, 12, 13. Jadi 4 hari duduk dekat Mina. Kemudian 11, 12, 13 melontar jamrah. 3 jamrah. Tiap-tiap tahun sebenarnya haji tu adalah ibadat zaman dulu lagi. Macam itulah tiap-tiap tahun. Musim ni pun macam tu. Maka pada waktu itu Nabi pun ambil kesempatan buat haji juga. Duduk di mabit di Mina juga. Dalam kitab ni disebut Nabi SAW, dalam riwayat tu Nabi masuk ke dalam rumah-rumah. Dalam kitab ini Nabi masuk ke dalam rumah-rumah. Wasahal Hakim wa ghairuh, riwayat Imam Al-Hakim sebut aqama sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Nabi duduk dekat Mekah tu dalam masa tempoh 10 tahun. Yattabi'un nas fi manazilihim. Nabi 10 tahun tu tak tahun. Bila main musim haji, mereka duduk berkhemah kat situ. Semua orang Mekah duduk berkhemah. Pasal khemah apa kat Mina tu, Nabi pergi kat setiap khemah tu, pusing setiap khemah tu. Yaqul, lalu Nabi kata, man yu'wini man yansuruni. Siapa yang boleh tolong aku, bantu aku, bagi tempat kat aku untuk tolong aku dalam menyampaikan Islam ni. Hatta uballigha risalata rabbi, sampailah aku sampaikan risalah Tuhan aku. Walahul jannah, maka baginya syurga. Hatta ba'asallahu ta'ala lahu min Yathrib. Disebut dalam riwayat ni, Rasulullah pusing semua khemah, rumah-rumah yang ada waktu tu, yang mereka buat dekat Mina. Nabi panggil mereka, siapa tolong aku janji syurga untuk dia. Siapa yang bantu ajaran aku, syariat aku bagi syurga untuk dia. Seorang pun tak sahut, seorang pun tak mau ikut. Nabi tak berhenti dekat tu. Tahun depan macam tu juga Nabi pusing setiap khemah. Rajin betul Nabi ni, tak pernah putus asa. Sebab Nabi tahu ada orang yang lagi lama dakwah daripada Nabi, iaitu Nabi Nuh AS. 950 tahun. Lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Siang malam pagi petang 950 tahun. Ingatkan ada orang ikut, tak ada siapa ikut, melainkan lari lagi pada Nabi Nuh AS. Memang kalau kita dakwah orang lagi benda biasa. Benda biasa. Kita ceramah orang tak ada, benda biasa. Malam ni ramai sikit, siapa nak parking pun tak ada kan. Biasanya malam biasa tu rasa ada parking lagi. Malam ni dia lain sikit lah, sebab ceramah kan, faham lah tu. Tapi kira maksudnya saya ceramah ni ramai macam ni, kira untung lagi lah.
daripada Nabi Nuh alaihi salam. Orang cemooh dia, orang kata dia macam-macam. Berapa orang yang ikut dia setelah 950 tahun? Hanya 70, 80 orang saja. Yang lain tu binatang, yang lain tu jin, yang lain tu macam tu lah. Ni kalau masuk pilihan raya ni, hilang orang dipuzik. Nak sebut nak kata, adakah dakwah tu tak berkesan? Bukan tak berkesan, Allah bagi ujian. Macam itulah, Allah bagi ujian peringkat awal. Di ujungnya Islam ni tersebar luas lah sampai hari ni. Berapa bilion umat Islam hari ni kesan daripada mula-mula dakwah Nabi lah. Mula-mula dulu tak ada orang, siapa nak tolong aku bagi syurga kat dia. Syurga pun tak mau, sebab tak percaya kat Nabi. Dia pun tak percaya kat Nabi tak? Dia pun percaya kat Nabi tak? Percaya. Dia pun tak percaya dengan ajaran Nabi ya. Nabi tu dia pun percaya. Nabi cakap apa pun dia pun percaya. Dia pun tak percaya kat Nabi saja. Tapi dalam semua orang Mekah yang tak nak ikut Nabi tadi, tiba-tiba Nabi sampai kat satu khemah. Tu nak cerita orang Ansar Sampai kat satu khemah, lalu Nabi singgah kat khemah tu. Nabi tengok dalam, bukan orang Mekah ni, orang Ansar. Orang Ansar. Lalu Nabi, ni detik mula-mula start hijrah Nabi tu. Nabi tak tahun, memang duk harap orang Mekah dia tolong dia. Dia tak harap orang lain. Lalu Nabi kata, mimman antum? Kamu ni semua daripada mana? Mai pada mana semua ni? Lalu mereka jawab yang dalam khemah tu, minal Khazraj. Kami ni daripada kabilah Khazraj. Madinah lah, Aus dan Khazraj. Kemudian Rasulullah kata, afala tajlisuna ukallimakum? Boleh tak kamu duduk kejap, aku nak sembang sikit. Bagaimana usaha Nabi SAW tu. Tuan-tuan, Nabi buat ni, kalau hari ni, tak maaf lah, bukan saya nak kata, tapi lebih kurang cara macam orang tabligh lah. Nabi buat ni macam orang tabligh. Tu kita tak boleh cemooh mereka, tak boleh kata kat mereka. Mereka buat tu sunnah Nabi betul Sunnah Nabi betul cuma macam tu kat mereka macam tu kat. Bila main rumah kita tutup pintu, kena halau kat lah. Kesian kat mereka tak nak pasal-pasal. Mereka bukan hantu, bukan setan. Mereka ajak main masjid ya. Tapi kita ni buat teruk sangat, sampai kata kami, shh, jangan buka. Bini tak tahu apa dia. Bini tak tahu apa. Tabligh. Ingatkan hantu ke, alung ke, kuti utang. Rupanya tak. Aduh tuan-tuan, teruk sangat kita ni. Nampak jemaah tabligh tu macam nampak hantu. Nampak jin ifrit. La haula wala quwwata illa billah. Orang tu nak sembang, dia ngapilah sekejap. Dia bukan ceramah sampai sejam. Kan? Dia kata, tuan-tuan, saya ni mai daripada ni sekian-sekian. Kami baru datang sini untuk 3 malam. Kita jalan untuk buat dakwah. Datanglah ke masjid. Kita jawab dia elok. Ya, insyaAllah. Saya memang selalu pergi masjid sebab saya tu imam. Nampak tak? Kadang-kadang tu mereka ni tembok tak kena. Saya pun kadang-kadang sebut kat mereka ni kan, lain kali kalau nak ajak orang pergi masjid, tengoklah tembok bagi betul lah. Ni tembok kau tu imam, tu bilal, tu siap. Padahal dia tu yang main masjid tu kan. Jadi tak apalah tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tu siap, tu imam, tu bilal, tuan-tuan berkata insyaAllah saya main insyaAllah. Cakap macam tu je lah. Nampak tak? Pepayahnya apa yang takut sangat. Rasulullah ni dalam macam orang Mekah lah. Rasulullah panggil tak mau, tutup khemah dia, tak mau masuk, tak mau bagi. Nabi jerit kat luar, Nabi pergi khemah kemudian. Macam tu juga sambutan dia dingin lah maksudnya. Sampai ke orang Ansar, nak tak duduk kejap, aku nak sembang. Maka dia jawab apa? Bala. Dia kata boleh. Sila masuk. Nak sembang apa? Fajalasu ma'ahu fada'ahum ila Allah Ta'ala. Nabi duduk dengan mereka, Nabi ajak mereka, Nabi seru mereka, dakwah mereka. Fada'a, dakwah. Watala alaihimul Quran. Tengok, dalam dakwah mesti tak boleh lari daripada ayat Quran. Waktu tu mula yang ada Quran je lah. Jadi dakwahnya melalui jalan sampaikan ayat Quran kepada umat. Kita jangan cakap kosong macam ustaz-ustaz ceramah ni. Tu yang saya takut bila ceramah. Bila cakap tu pusing merata, tak tahu apa tajuk, tak ada kaitan dengan hijrah pun. Apa kan baik kalau kita petik ayat Quran, tafsir satu ayat Quran dan istisyhad dengan ayat Quran contoh. Takkan lagi baik. Lalu Nabi senangnya mudah, ingatkan payah sangat orang Ansar ni. Fa ajabu wa amanu bih.
Tiba-tiba dia berkata, kalau macam tu kami terima, kami setuju, boleh masuk Islam, boleh. Terima Islam tu dengan mudah, senang sungguh orang Ansar ni terima Islam. Nampak tak? Sebab apa? Sebab apa mereka terima dengan mudah dan senang? Dalam ni kata pengarang kitab ni, li'annahum arafu na'tahu sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal sifat-sifat Nabi SAW. Dia kenal sifat-sifat Nabi tu. Minal Yahud, daripada orang Yahudi. Orang Yahudi dua habang selalu kat mereka pasal Nabi ni sifat muka daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Orang Yahudi tahu sebab Nabi ni disebut dalam kitab-kitab mereka dahulu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi Nasrani kenal Nabi lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Jadi orang Ansar ni kenal Nabi, rupa sifat semua dah ada lengkap. Maka fabadaru ilal imani bih, depa cepat-cepat beriman dengan Nabi. Pasal apa? Khaufan min an yasbiqahumul yahudu ila dhalik. Kerana takut nanti Yahudi pergi beriman dulu sebelum depa. Nak kata depa ni punya nak beriman tu sampai takut orang lain dahulu dulu masuk Islam. Tak nak, kami nak masuk Islam dulu. Takut nanti orang Yahudi ambil Rasulullah pula. Rugi kami, rugi. Depa nak ke depan dulu. Maka tuan-tuan muslimin muslimat, di sinilah bermula depa bai'ah dengan Nabi, masuk Islam, ajak Nabi. 6 orang ni masuk Islam, minta izin kat Nabi untuk balik ke Mekah. Ini cerita dia. Saya susun cerita ni tuan-tuan, dia ada kronologi dia. Sampai ke ujung nanti tuan-tuan akan tahu macam mana hebatnya orang Ansar ni. Apa punca akar dia? Tuan-tuan akan nampak satu-satu ni kronologi daripada depa ni sampailah 1000 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Tuan akan nampak satu-satu nanti. Kemudian depa minta izin kat Nabi untuk balik. Lalu Nabi kata, bolehkah aku hijrah ke Madinah? Kata depa, jangan dulu ya Rasulullah. Depa tak bagi dulu, jangan dulu. Sebab tahun ni dipanggil tahun Bu'ath. Bu'ath tu apa? Pernah dengar nama Bu'ath? Depa orang Madinah, dia ada sambutan tak tahun macam kemerdekaan 31 Ogos. Dia tak tahun mesti ada. Dia panggil Sanah Al-Bu'ath. Bu'ath ni nama perang. Perang yang paling besar sekali pada sejarah Aus dan Khazraj. Depa ni musuh bergaduh lama. Ada satu perang tu melibatkan ribuan daripada Aus dan Khazraj mati dalam peperangan tersebut. Tapi ada satu pihak yang menang, sebab yang main ni orang Khazraj. Jadi yang menang tu Khazraj pada perang tersebut. Depa sambut hari tu dipanggil Yaumun Bu'ath. Sambutan Bu'ath. Nak sambut kemenangan depa. Yang Aus pun sambut juga. Depa kata depa menang. Sebab dua-dua lebih kurang sama je, kira seri lah. Seri. Tapi pakai klaim depa menang. Tak ada yang menang pun sebenarnya. Khazraj pun tak menang, Bu'ath pun tak menang. Sebab masing-masing ada kematian. Tentera sana pun ada yang mati, tentera sini pun ada mati. Jadi kata ya Rasulullah, ajaran kamu ni boleh satukan kami semua. Kami nak balik ni sampai ke ajaran kamu, sampai depa bersatu, masuk Islam elok-elok, baru kami panggil kamu mai. Tak elok lah kamu mai, kamu tengok kami bergaduh. Ada satu tempat ceramah tu kan, saya ceramah apa, Mak Hijrah baru-baru ni lah, tak nak sebut lah, tapi kat sekolah, ceramah kat sekolah. Masa ni atas pentas tu nak mula ceramah, budak bertumbuk depan saya. Aku tak ada nak ceramah lagi, apa bertumbuk dah. Nampak dah, tak ada nak ceramah dah bertumbuk dah. Macam tu lah. Dia mula bila dah bertumbuk, kita mula mati, dah tak ada idea dah, blank terus. Blank terus, nampak bertumbuk depan mata, bergaduh. Blank terus. Nampak tak? Macam tu lah. Jadi dia berkata, tak apa ya Rasulullah, buat malu Rasulullah, buat malu kami je. Kami balik dulu, kami nak damaikan mereka dulu. Tahun depan musim haji pula, mereka main lagi. Main bertambah jadi 12 orang. Tambah jadi 12 orang. Daripada 6. 5 yang main yang 6 orang dulu, yang mula-mula tu, 5 sebahagiannya datang balik. Tambah yang baki tu pula 7 orang lah. Baki pula 7 orang, tambah pula yang baru. Maka ini bagi Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah yang kedua. Bai'atul Aqabah Tsalisah main lagi. Ini lagi ramai, 70 orang.
Depa mai tiap-tiap tahun depa mai tu. Yang kedua itulah yang depa minta kat Nabi hantar seorang naqib. Naqib ni nak maksudnya nak mengajak depa. Maka datang Nabi lantik Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pergi ke Madinah dulu untuk ajak orang-orang Mekah, orang-orang Madinah silap. Maka Islam ni masuk ke seluruh rumah Madinah. Mudah je Nabi hantar Mus'ab pergi ke Madinah, depa masuk dengan mudah je. Ada satu kabilah paling besar tu, kabilah Abdul Ashhal. Ketuanya iaitu Zaid. Ketuanya apa dia? Ketuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi duk baca tadi lupa balik dah. Baik, ketuanya pada waktu tersebut baik, Mus'ab bin Umair. Kemudian ketuanya pada waktu tersebut iaitu Usaid bin Khudair dan As'ad bin Zurarah. Ni depa ni lah. Nama pun pelik tu yang lupa. Usaid bin Khudair dan As'ad bin Zurarah. Dia masuk Islam. Dia ketua masuk Islam. Hak bawah tu habis semua masuk kecuali kabilah Bani Ashhal ni ada seorang tak masuk Islam. Kecuali dia seorang. Bayangkan ramai-ramai tu kan, ada seorang tak nak masuk Islam. Nama dia Amru bin Thabit, ataupun digelar dengan gelaran Usairim bin Abdul Ashhal. Kita tak bisa dengar nama dia ni. Dalam ramai-ramai kabilah tu Madinah ni, semua masuk Islam ni. Tinggal dia seorang tak masuk Islam. Memang degil sungguh, keras ke matu, tak boleh buat apa. Nama dia Amru bin Thabit, tapi orang panggil dia Usairim. Gelaran dia Usairim bin Abdul Ashhal. Tapi last sekali dia masuk Islam. Dia masuk Islam juga. Lepas Nabi sampai ke Madinah, dia tak masuk lagi Islam. Waktu perang Badar tahun kedua Hijrah pun tak masuk Islam juga. Mai tahun yang kemudian, tahun ketiga, perang Uhud, time tu baru dia masuk Islam. Itu pun dia masuk Islam asbab adik-beradik dia, orang kampung dia, kabilah dia, yang laki-laki besar-besar tua-tua ni, yang badan-badan tegak-tegak ni, pakat keluar nak pergi perang Uhud. Tinggal dia dekat kampung. Kampung dia tinggal seorang je. Dia tinggal seorang. Dia duduk di kampung dengan orang tua-tua, dengan pakcik-pakcik, dengan mak-mak, dengan budak-budak. Dia pula orang muda, badan kuat, sasar. Bila semua pergi perang, dia kafir kan, tak masuk Islam, Nabi tak bagilah. Dia pun bawa keluar pedang, dia tarik dia punya kuda unta dia, ataupun unta dia daripada tepi rumah dia tu, dia panjat atas unta dia, dia pergi Nabi SAW. Sahabat ni dah bergerak dah dulu, jadi Nabi duduk kat belakang, Nabi ikut ke belakang. Tengok-tengok Usairim ni sampai. Usairim, nama Amru bin Thabit ni, time tu tak masuk Islam lagi, pun tak nak masuk Islam. Sampai kat Nabi, dia kata ya Rasulullah, ya Muhammad. Tak panggil ya Rasulullah sebab dia tak masuk Islam lagi. Ya Muhammad. Dia kata, kenapa? Alhiqni, cuba bawa aku pergi sekali. Boleh tak bawa aku pergi sekali? Nak pergi mana? Kata Rasulullah. Nak pergi perang? Oh, tak boleh. Tak boleh, kalla. Tak boleh. Kenapa pula? Aku duduk kat sorang-sorang kat kampung. Dia tak masuk Islam pun, tapi dia tak ada musuh Nabi. Dia kata, pasal pernah ikut sekali, boring, dia kata. Dia ingat perang apa ramak kan, boring pergi perang. Tuan-tuan, itu cari naah nama dia, boring, bosan. Kita bosan tengok mak kilau, itu bosan kita kan, bosan-bosan pergi Cameron Highland. Dia bosan-bosan pergi perang. Kenapa? Tak boleh, aku mana boleh duduk kat kampung, semua kawan aku keluar, takkan aku tak keluar? Tak boleh, kamu kafir. Kamu kena masuk Islam dulu, barulah kamu boleh pergi perang. Kalau kamu pergi perang waktu sekarang ni, antara dua. Kalau kamu pergi perang, kamu menang dan tak mati, maka kamu tak dapat pahala. Yang kedua, kalau kamu pergi perang dan mati katak lah. Bahasa kasar saya lah, bahasa Rasulullah tak dapat, mati sajalah, mati kosong, kan mati syahid. Masuk Islam dulu. Dia kata, boleh nego lagi tak? Baik, ini bukan saya cakap Rasulullah ni, saya tambah ni.
Nego tu maksudnya apa? Ya Rasulullah, ya Muhammad, boleh tak aku pergi perang dulu, nanti balik aku masuk Islam? Amboi. Nampak dah ada jenis panggil gitu kan? Perang panggil itu kan? Aku pergi perang dulu. Tak boleh. Macam kita kan, masuk rumah bayar dulu, baru duduk rumah. Boleh tak aku duduk rumah dan nanti aku bayar? Tak boleh. Jangan harap. Sekali lagi, sekali barang-barang diangkut. Rasulullah kata tak, masuk Islam dulu baru pergi perang. Kerana Rasulullah cakap macam tu, dia kata kalau macam tu tak apalah, aku masuk Islam. Kerana sebab tu ya masuk Islam, masuk. Maka dia mengucap syahadah depan Rasulullah. Sahabat lain, kawan-kawan kabilah yang sama pun tak tahu dia masuk Islam. Maka diikut sekali Rasulullah yang terakhir tu, rombongan terakhir pergi perang Uhud. Tiba-tiba waktu perang Uhud, dia antara sahabat Nabi 70 orang yang mati syahid. Bila kumpul jenazah mati syahid tu, kumpul banyak-banyak kumpul tu, tanya, kira Rasulullah kata tak cukup. Cukup, dia kata cukup. Ada lagi. Sebab di Uhud Nabi dan sahabat ada buat satu longkang ataupun parit ni supaya orang kafir jatuh dalam tu. Tapi takdir Allah, bila serang yang kedua oleh Khalid bin Al-Walid, bukan kafir yang jatuh, Nabi dengan sahabat pakat jatuh bergelimpang dalam lubang tu. Maksudnya apa? Jerat makan tuan. Nak buat macam mana? Jadi dia dah cari dah. Nabi kata cari lagi. Tengok Usairi ni duduk dalam lubang tu. Depa angkat-angkat tengok muka dia. Bila masa dia ada. Waktu ramai dengan beribu orang waktu tu, sahabat Nabi 1000 lebih tentera. Mana nak perasan muka-muka kawan-kawan Usairi ni, tak mana perasan. Time perang pula tak peduli Ya Rasulullah, dia ni kan tak masuk Islam lagi. Mana? Tadi dia masuk Islam sebelum aku datang ke sini. Dia masuk Islam pada aku tadi. Habis tu ya Rasulullah, dia macam mana? Inilah yang aku sebut pada kamu semua. Di antara kamu ada seorang lelaki dakhala al-jannah wa lam yasjud sajdatan wahidatan. Seorang ni dia masuk syurga tapi tanpa buat amalan walaupun satu sujud pun. Nampak tak? Masuk syurga tanpa amalan. Nampak tak? Dia masuk syurga tanpa pernah sujud pada Allah sekali sujud pun. Inilah dia masuk syurga, mati syahid, baru berapa jam masuk Islam. Tak ada sunat pergi klinik, tak ada. Nak potong pun tak ada lagi. Terus pergi gitu ya, nonoh pergi perang mati syahid. Maka Nabi kata apa? Orang macam ni lah, orang kata ya'malu amalan qalilan wa ujira katsira. Inilah contoh di antara umatku yang buat amalan sikit, pergi perang je, tapi Allah ganjarkan pahala yang banyak. Di syurga nanti dia duduk tempat para syuhada. Itu sebab kita tengok orang tu masa hidup mula-mula, kita jangan duk kata pengakhiran dia. Itu sebab Nabi kata innamal ibratu bil khawatim. Yang Allah ambil kira ni penamat umur kita, bukan law ni. Law ni memang jahat tapi akan datang kita tak tahu. Tu nak cerita masuk Islam. Tuan-tuan, ringkas cerita. Orang Madinah masuk Islam. Nabi sampai, mereka semua masuk Islam. Tapi apa punca? Madinah Nabi pilih tempat hijrah. Yang kedua, apa punca? Orang Madinah ni tertarik dengan Nabi dalam banyak-banyak negara kat dunia zaman tu. Kisahnya bermula pada satu kitab ini. Kitab ni ada orang hadiah kat saya. Dia hadiah kat saya 2 kitab. Dua-dua kitab besar. Satu kitab tu harga kat 700-800 ringgit lah, berjilid. Kitab ni tak silap saya di rumah 8 ke 6 jilid. 8 ke 6. Satu lagi kitab Zadul Ma'ad fi Khairi Al-Ibad, karangan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Budak ni duduk di Asal Kumbang, Kang Buada. Dia belajar di Mesir, ambil qiraat di Syura. Lalu dia tahun yang dibalik tu, tak silap saya tahun 2 tahun lepas kot, 2 tahun lepas sebelum PKP tu dia balik. Kemudian dia naik motor, dia call, "Ustaz, saya nak main rumah." Punya sungguh-sungguh tu nak main rumah. Dia tak pernah jumpa saya sekali pun, tapi dia kenal saya kat mana. Kemungkinan dia dah mengaji kelas online itulah something.
Saya pun tak ingat. Dia hajat sungguh nak jumpa, kemudian nak bagi hadiah kitab. Dia main rumah kita, dia bawa makanan pula. Nampak? Dia teringat makanan tu. Dia bawa kitab berlambak duduk atas raga dia tu, dia sanggup bawa gedabak besar ni. Saya kata, bawa apa ni? Kitab Ustaz. Dia kata, lah, kitab apa? Saya bukan tempah kitab. Tak, saya beli untuk Ustaz. Dia kata, saya nak baca tak pandai. Tak pandai apa mengaji Mesir, apa tak pandainya. Tapi dia kata, kok Ustaz dapat manfaat baca kitab ni. Memang saya lama dah teringin. Saya tak abang kat siapa pun. Lama dah teringin. Sebab teringin tu bukan apa, saya dah ada PDF dia. Tiba-tiba mai yang hard copy mai. Seketui kitab betul mai tebal ni. Ni baru jilid 1. Ni jilid 1. Buka-buka, kita dah baca dah ada beberapa fasal lah, tapi baca dekat ensen yang sakit mata. Bila baca, Masya Allah, 6 jilid tu, orang kata kisah-kisah tentang Nabi yang kita tak pernah dengar. Kitab ni nama dia Syaraful Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Qudwatul Wa'iz, Al-Imam Abdul Malik Al-Kharqushi. Al-Imam Abdul Malik Al-Kharqushi. Dia meninggal tahun 406 Hijrah. Kita 1444. Maksud dah 1000 tahun dah. 1000 tahun dah ni. Jadi dia 406 umur kitab ni. Jadi kitab ni, bab yang pertama sekali. Bab yang pertama, dia cerita apa dia? Fi sya'ni man amana bi Rasulillah qabla ba'thihi sallallahu alaihi wasallam bi alfi sanah. Bab ni, cerita ni yang saya cerita kat tuan-tuan nak baca ni adalah iaitu golongan orang, seorang lelaki ni, dia ni beriman dengan Nabi SAW sebelum Nabi diutuskan, maksud sebelum Nabi lahir, 1000 tahun sebelum Nabi lahir. Masya Allah. Bermulanya kisah orang Ansar ni daripada kisah ni. Kisah dia adalah seorang raja. Raja ni nama Tubak. Raja apa? Tubak. Tubak ni adalah gelaran Raja Yaman. Gelaran Raja Yaman. Kalau Mesir, gelaran bagi Raja Mesir kita panggil Fir'aun. Fir'aun tu bukan nama orang. Fir'aun tu adalah gelaran, laqab bagi Raja Mesir. Nama sebenarnya tak tahu. Wallahualam, tak tahu. Allah Ta'ala punya sorok nama dia. Tapi kalau dalam Quran, kalau sebut Fir'aun, dia merujuk kepada Fir'aun zaman Nabi Musa tu. Tapi kalau zaman lain, dia tak sebut dengan Fir'aun. Tu ayat Quran macam tu. Contoh Nabi Yusuf, ada raja zaman dia, Fir'aun juga, tapi dia panggil Al-Aziz, Imra'atul Aziz. Kalau Raja Yaman, kita panggil Tubak. Kita panggil Tubak. Kalau Raja Habsyah, kita panggil Najasyi. Najasyi. Nama sebenarnya bukan Najasyi. Nama betulnya adalah Ashamah. Itu nama betul Najasyi ni. Kalau Raja Rom, kita panggil dia Caesar ataupun Kaisar. Kaisar. Kalau Raja Parsi, kita panggil dia Kisra. Raja Parsi. Ni nak tahu istilah ni, perkataan istilah ni je. Sebab kadang-kadang kita duk dengar ni, tak boleh jangan-jangan dengar nama-nama raja ni. Jadi 5 ni lah adalah kepala ataupun pembesar-pembesar dunia yang besar. Sehingga kan dalam riwayat sebut, dalam kitab ni dia kata, wa kana minal khamsati alladhi kanat lahumud dunya bi asriha. Dia ni di antara 5 raja yang menguasai dunia semuanya. Menguasai dunia semuanya. Tuan-tuan, 5 tu siapa dia yang kuasai dunia? Dalam kitab tafsir Ibn Kathir sebut ada 5 raja. 5 raja, kita kasih sebut 4, tapi dalam ni tambah 5. Ada 5 raja yang menguasai, jadi raja dunia waktu tu. 2 kafir, 2 Islam, yang satu lagi kita akan tengok. Di Islam ke kafir kita tengok ni kemudian. Nampak tak? Yang Tubak ni lah. Tubak ni yang kelima ni. 2 lagi yang Islam, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. 2 lagi yang kafir, Numrud dan Bukhtunassar. Jadi 5 ni, mereka ni pernah jadi raja dunia. Bukan raja Perak, raja Malaysia, raja Jordan, bukan. Dunia. Dia perintah dunia semuanya bawah taklukan dia. Ini dia sebut dalam kitab ni.
Raja Tubal ni nak kata hebatnya raja dunia. Dia ni ada satu jenis tabiat, tak tahun dia akan berjalan ke seluruh bumi. Dia akan merantau, dia akan pusing. Bila dia nak keluar, dia ni ada menteri-menteri kanan. Macam Malaysia lah menteri kanan kan. Ada menteri-menteri kanan dia. Maka dia akan lantik seorang menteri kanan untuk ganti tempat dia di Yaman, dan satu lagi menteri kanan yang ikut dia pergi jalan. Dia akan berjalan ke seluruh bumi, pusing. Dia akan pusing ronda bumi ni. Berapa lama makan masa, berapa lama ikut lah. Lalu pada waktu satu hari tu dia nak keluar, dalam riwayat ni kata wa kharaja fi mi'ati alfin wa thalathatun wa thalathina alfan minal furusan. Dia bawa dia punya gerombolan tentera-tentera dia, escort dia tu 133,000 tentera yang berkuda. 133,000 tentera berkuda. Kita dok tengok Perdana Menteri yang dok ada ke mana-mana dalam dunia, tak ada seramai ni lah. Tak pernah lagi lah kita nampak seramai ni. Nama pun raja dunia, takkan naik escort 20 orang ya. Tak boleh. Escort mesti ramai. Tentera berkuda saja 133,000. Wa mi'ati alfin wa 13 alfan minar rijalah. 113,000 pula daripada pejalan kaki. Yang ni yang tak pakai kenderaan, jalan kaki ya. Maksud yang ikut ni 113,000 yang tak berjalan kaki. Tambah sendirilah berapa semua. Tak apalah. Maka wa kana yadkhulu fi kulli baldah. Dia masuk kat setiap daripada negara-negara ni, dia akan masuk. Bila dia masuk, wa kanu yu'azzimunah. Setiap negara yang dia masuk ni semua muliakan dia. Layan dia, sambut dia, raja kan. Takkan orang tak layan kot. Raja, orang bentang kapet merah. Tak apalah. Tuan-tuan, dengar kisah ni tuan tak akan nampak dalam kisah ni terungkai 1001 rahsia di sebalik hijrah Nabi SAW. Daripada kisah ni je. Lalu bila dimasuk setiap negara ni, wa kana yakhtaru min kulli baldatin 'asharata anfusin min hukamaiha. Dia akan select, dia akan pilih, selected lah ni, bukan semua orang dapat ikut. 10 orang pada setiap negara ni untuk ikut sekali rombongan dia. Daripada siapa? Hukama, daripada orang-orang alim, tok-tok guru. Dia macam tu lah. Nampak orang tu cerdik sikit. Dulu orang tak panggil ulama', panggil hukama'. Hukama' ni ahli hikmah, pandai sikit, cerdik sikit kan. Pakar-pakar ke, ahli falsafah ke, pandai lah, ada PhD belaka. PhD zaman dulu lah. Dah tak ada lah kan. Zaman dulu punya PhD lah. Baik, dia pilih setiap orang ni sampailah dia ke Mekah. Cerita ni dia bawa semua berjalan-jalan sampai ke Mekah. Mekah hari ni. Maka pada waktu itu dia masuk daripada kalangan ulama' ni. Pada kalangan ulama' ni, lepas dia sampai kat Mekah tu, jumlah yang dia dapat kutip ni seramai 4,000 ulama'. Tambah 133,000, 113,000. Tak tahu tambah lagi berapa tadi? Berapa lagi? 4,000 pula. Tuan-tuan ada kalkulator, tambah sendiri lah. Lepas ramai lah ni. Last sekali dia masuk ke Mekah. Bila nak masuk ke Mekah, pelik waktu tu. Memang Mekah tu pelik berbanding negara lain. Negara lain dia masuk, orang bentang kapit merah, orang sambut, ada escort. Nampak tak? Ada wakil kerajaan pula sambut dekat airport. Macam tu lah lebih kurang kan. Kalau hari ni macam tu lah. Tapi bila dia masuk ke Mekah, walam yu'azzimu, orang tak layan dia. Tak layan. Seorang pun orang Mekah tak layan dia. Faghadiba alaihim. Dia marah sungguh waktu tu. Marah teramat sangat. Wada'a Amarisa. Dia panggil seorang menteri yang ikut dia sekali. Namanya menteri tu Amarisa. Nama menteri tu Amarisa. Dia panggil. Amarisa ni dia kata, kaifa sya'nu ahli hadhihi albalad alladhi lam yuhabuni wa lam yuhabu askari. Cuba hampir tengok depa ni orang Mekah ni.
Pasal apa mereka tak heran kat aku sikit pun ni? Dia tak heran kat aku. Dia tak heran kat askar-askar tentera-tentera aku ramai ni. Aku masuk, mereka tak layan. Kenapa mereka ni? Penyakit apa pula ni? Aku main tetamu ni, aku raja. Kaifa sya'nuhum wa atharuhum? Macam mana hal mereka ni? Lalu menteri ni dia kata, siapa? Saya pergi tengok. Menteri ni jadi SB pula. Dia pergi ke Kaabah tu, dia tengok orang Mekah, dia siasat, lepas tu dibalik report. Balik dia report kat raja, dia kata, tuanku, innahum qaumun arabiyyun jahilun. Depa ni tuanku adalah kaum yang digelar dengan kaum Arab. Arab adalah Arab, jahilun, jahil, bodoh piang pula tu. Jahil. Wa yasjudu la ya'rifuna syai'a, apa pun tak tahu. Bukan kerti apa. Ini menteri ni pun satu hal lagi. Jenis duk apa, jet raja. Lepas tu duk hasut pula bagi api. Kurang ajar menteri ni. Kita tengok dia macam mana. Itu raja percayalah. Tu kata, Nabi kata apa? Kita kena cari, kita ni pegawai penolong kita, dia ada dua. Satu dia bagi istilah bitana. Bitanatis su' wa bitanatil khair. Ada pembantu kita yang bawa kita kepada kebaikan, ada bitanah yang bawa kepada kejahatan. Dia ada dua. Bila kita nak merintah, kita nak jadi pegang jawatan, mesti kena ada orang kanan yang bukan mengarah kita ke arah jahat, bukan macam menteri ni. Baik. Lalu dia kata, wa inna lahum baitan yuqalu lahu Ka'bah. Depa ni ada satu rumah di tengah-tengah tu, namanya Kaabah. Dia kata, dia tak tahu apalah, dia sesat lah ni. Wa innahum mu'jibuna biha wa yasjuduna lit-taghut wal asnam dunallah. Depa sangat takjub, sangat sayang, sangat hormat, sangat muliakan Kaabah ni, dan keliling dia ada taghut dan asnam. Ada apa? Berhala-berhala yang banyak. Depa sujud kat berhala tu, tuanku. Tu tuanku kata, oh sebab tu lah depa tak layan aku tu. Kata menteri ni, sebab tu lah. Kata menteri ni, sebab tu lah depa pergi sujud kat dia, sujud kat Kaabah tu dia, kamu datang depa tak heran. Nampak? Sebab semua sama ya. Depa sayang lagi kat Kaabah pada kamu. Tak apalah. Lalu raja ni dah tahu hal keadaan orang Mekah. Dia keluar daripada kawasan Mekah tu, maka dia duduk kat satu tempat di luar Mekah. Nama tempat tu namanya Batha. Nama tempat tu Batha. Sampai kat Batha ni, dia buat khemah apa semua, dah siap dah, dia berkumpul berkhemah di situ dengan tentera-tentera ramai ni. Raja Tubak ni masuk dalam khemah tu. Masuk dalam khemah. Tuan-tuan, Tubak ni jangan lupa, saya lupa nak sebut kat tuan-tuan. Tubak ni bukan tak dalam Quran, nama dia dalam Quran. Kita boleh tengok dalam surah An-Najm. Wa qaumu Tubak, dalam Quran ada sebut nama dia. Satu-satunya raja yang dia sebut nama dia dalam Quran. Kenapa namanya Tubak? Tubak ni ta ba ain. Asal perkataan kan? Ta ba ain. Daripada perkataan taba'a. Taba'a maksud dia, kata dalam kitab tafsir Ibn Kathir, kasratu atba'i, kerana pengikut pendokong dia ramai. Banyak orang dia ikut dia. Rakyat, nanti macam tadi ya, beratus ribu yang ikut dia. Kalau sekali berjalan tu baru musafir, belum cerita perang lagi. Itu bukan perang tu, nak berjalan je. Escort tu nak berjalan je. Tu dia panggil Raja Tubak, kerana ramai yang ikut dia belakang. Baik, jadinya dia masuk dalam khemah dia, wa tafakkara fi nafsihi dunal wazir wa dunan nas. Waktu tu dia plan, dia niat dalam hati dia plan. Apa dia plan? Waktu dia yang dia plan tu, menteri dia tak tahu, pegawai-pegawai kanan tu semua tak tahu. Dia plan ayyamura bihadmi hadzal bait. Dia nak pergi roboh Kaabah tu. Dia kata siap depa ni. Depa tak layan aku kan. Depa tak tahu aku siapa. Aku Raja Tubak kot. Nampak tak? Aku raja dunia ni. Tentera aku ramai. Kamu orang Mekah sikit je. Aku jentik sikit mampu semua. Itu lebih kurang. Dia nak pergi roboh Kaabah tu. Depa sayang sangat Kaabah tu. Tengok aku roboh. Hampa tengok aku roboh Kaabah tu. Lalu wa ayyaqtula, dia kata wa annal ladzi yusamma Ka'bah yusamma kharibah.
Dia kata apa? Kaabah ni bukan nama Kaabah. Kaabah tu maksudnya apa? Tinggi. Sebab Kaabah daripada perkataan apa? Ka'bun. Ka'bun, Ka'b. Ka'b ni apa? Tumit tuan-tuan ni. Nampak tak? Tumit. Ataupun buku lali tuan-tuan. Bukan tumit, buku lali. Ni Ka'b. Nampak tak? Kenapa panggil Ka'b? Kerana Muka'ab. Kaabah ni kalau tuan-tuan pergi, pintu dia kat atas. Bukan pintu kat bawah. Sebab dia diangkat, ditinggikan daripada kebiasaan. Tu antara pintu dengan Hajarul Aswad. Kita pergi Multazam, tuan-tuan tengok kat pintu tu. Nak ke pintu tu kena naik tangga. Betul tak? Depa kena pasang tangga boleh masuk ke pintu tu. Sebab dia punya, kalau kita orang Melayu lagi rendah lah. Kepala kita sama dengan apa? Dengan bawah pintu tu. Sebab dia tinggi. Tu panggil Kaabah tu. Dia kata lepas ni Kaabah tak nama Kaabah, aku namakan dia Kharibah, hancur, musnah. Dia kata tak layak panggil Kaabah. Dia kata layak panggil musnah dan hancur. Wa ay yaqtula rijalahum, aku nak bunuh semua lelaki-lelaki yang ada kat Mekah. Dia niat hati kan ni. Nama wa yusabbi nisa'ahum wa zarariyahum. Dia kata aku nak rampas, nak ambil, nak curi semua perempuan-perempuan dan zuriat-zuriat depa, hamba-hamba perempuan depa. Ini dia punya Raja Tubak ni. Tuan-tuan nampak di sini, nampak dia macam cengih ya. Tapi tuan-tuan akan nampak perubahan dia. Bila dia niat macam tu, malam tu, tak lama, sekejap je. Tak lama. Malam tu bila dia tidur di baring, masa dia tidur nak baring tu, fa akhadahu Allah bisuda'. Allah Taala hantar penyakit kat dia, penyakit sakit kepala. Sakit kepala rasa nak pecah kepala. Tak cukup dekat tu, wa fataha min ainaihi wa udhunaihi wa anfihi wa famihi ma'an muntinan. Saya baca bahasa Arab ni bukan apa. Sebab kat sini kok ada ustaz-ustaz dia terjemah tak betul, dia boleh tegur. Lagi saya bila tak baca kitab Arab ni, ada ustaz apa, lupa nama ustaz Datuk Imam kita. Dia mengaji Jordan kan. Jadi kita tak baca Arab lagi, dia kata ustaz reka pula. Jadi dia dengar, dia faham lah. Ada Ustaz Nasir, orang paling jauh Ustaz Nasir lah. Tuan-tuan tak kenal dia. Mai pada Kota Kinabalu Sabah, mai nak kuliah dia. Tuan-tuan mai dekat tak mai saja. Ada orang mai Kota Kinabalu Sabah mai. Tuan-tuan ingat saya tipu ah? Ada depan. Baik. Jadi saya baca bahasa Arab ni bukan nak bagi tuan-tuan nak supaya dia punya flow dia berjalan. Nampak tuan-tuan dia punya turutan dia. Tak cukup sakit kepala, Allah Ta'ala keluarkan, mengalir keluar daripada mata dia tu, dan telinga dia, dan hidung dia, dan mulut dia, jenis cecair dan air yang busuk, najis, nanah, darah, busuk, lendiang, hangir, macam tu lah. Busuk tak tahu nak kata apa, keluar kat telinga ni, mulut, habis ni, berlemuih muka, tak boleh nak tahan dah. Macam ada benda kat belah dalam ni yang membuatkan dia keluar. Waktu tu dia tak tahan sangat, falam yasbir ahad indahu tarfata ain. Sampai waktu tu dia berkurang macam kisah-kisah lain juga lah. Dia bila tak tahan sangat, pegawai-pegawai ni semua pakat lari sebab busuk sangat. Satu bilik khemah dia tu berbau, hangir, busuk, macam bangkai bau. Pegawai-pegawai dah nak duduk sekejap tak boleh. Sekejap tarfata ain, sekelip mata duduk seminit saat pun tak boleh. Dia nak keluar tak? Nak keluar. Lepas tu walam yumkinuhum mudawatah. Mai doktor semua mai. Yang dia duk bawa tu ni pegawai ni raja 113,000 baru tentera. Tu belum ambulan lagi. Kalau raja kat Malaysia pun ada ambulan ikut belakang tu ya. Ada doktor pakar pun semua, doktor peribadi, ada nurse, semua lengkap. Kelengkapan tu semua ada. Kan tong oksigen ni saya tipu lah ni. Tak ada, semua ada lengkap dah ni. Mai doktor semua duk ada berubat, seorang pun tak boleh berubat dia. Last kali maka dihimpun semua doktor-doktor pakar ni mai. Maka ada seorang ketua doktor-doktor ni, dia kata, tuanku, semua pakar-pakar dah ada, pakar patologi ada, pakar ONG pun dah kan. Baik, pakar semua ada lah, pakar semua duk ada, pakar macam-macam pakar duk ada mai. Mata, telinga, panggil apa tu? ENT kan? ENT. Saya tahu kat sikit-sikit. Bukan doktor pun. Saya tahu kat istilah-istilah doktor ni.
Saya tahu istilah satu benda, adrenaline. Sebab saya nama Adeline. Itu yang tahu. Hak lain tu saya tak tahu. Nampak tak? Jadinya cuma doktor ni mai, ketua doktor yang ada ni, yang pakar, dia kata apa? Tuanku, inna qaumun amruna dunia. Kami ni doktor hanya ubat penyakit yang berkaitan dengan dunia aja. Maksudnya yang termaktub dalam buku kami hak tu ya yang ada. Kecil manis, darah tinggi, buah pinggang, sakit jantung. Hak tu kami tahulah. Hak tu kami tahu. Tapi tuanku, wa hadza amrun samawi. Tapi tuanku dapat penyakit ni, kami tak tahu mai punca mana. Tiba-tiba keluar nanah kat telinga, sakit kepala, rasa nak pecah bala. Tak tahu. Kami tak tahu. Yang ni kami rasa bukan penyakit mai daripada dunia, tapi samawi, nisbah kepada sama, mai daripada langit. Sebab dia pun tak beriman pada Allah. Dia beritahu mai daripada Tuhan lah. Tuhan yang ada di langit tu, dia faham. La nastati'u radda amri sama. Kalaulah penyakit ni mai daripada langit betul, mai daripada Allah Ta'ala, kami tak mampu menolak penyakit ni. Tak boleh. Minta maaf tuanku sabar je lah. Itulah kali kan, sabarlah. Cepat-cepat tulis wasiat kat anak-anak, mengucap kalimah syahadah cepat-cepat. Tak ada tahu bayar dah. Nampak nak panggil anak-anak mai pesan lah kali. Panggil datang, tak ada dah. Bawa balik rumah lah. Nampak dah, cabut oksigen. Tak ada buat apa dah, kira habis jam. Betul tak? Satu masa nanti kita pun akan terima hadap macam tu. Bukan dia je. Tiba-tiba makin sakit, keluar makin nanah makin banyak, busuk hangit. Tak lama datang seorang ulama. Yang ulama yang dikumpul tu, ada seorang ulama yang alim. Tak tahu nama dia, wallahu alam. Dalam riwayat ni tak disebut nama dia, siapa gerangan ulama ni. Tapi dia ni memang cerdik sungguh. Dia jumpa menteri tadi, menteri pengampu ni. Dia kata, menteri, kata tuanku sakit. Lebih kurang itulah. Betul. Dia kata macam ni, aku boleh ubat dia. Pertama, inna baini wa bainahu sirra. Tapi ada pengerah dia, ada syarat dia. Nak aku ubat dia ada syarat. Pertama, aku nak cakap dengan dia rahsia, berdua je. Kamu aku tak nak, siapa pun tak nak. Aku nak duduk dalam khemah tu berdua je dengan dia. Sebab alih semua tak boleh pakai, semua jadi mengampu belaka. Boleh tak ikut cakap aku? Kalau boleh, aku boleh ubat dia. Dia kata, okey, nanti aku tanya raja lah. Nombor 2, dia kata, in kana al-malik yasduqu li fi kalami wa ma nawah alajtuhu. Kalau aku masuk nanti, aku tanya raja, dia jawab dengan jujur apa yang dia buat, apa yang dia niat. Dia cakap betul-betul dengan saya, dengan aku, apa yang dia buat, apa dia niat. Dia cakap betul, dia tak tipu nah. Aku tanya, dia kena jawab betul, aku akan ubat dia, aku tolong dia, InsyaAllah sembuh. Ni ulama ni confident lah. Dia tahu kan. Tuan-tuan, nak sebut tuan-tuan, orang yang robohkan, niat roboh Kaabah ni memang tak lama. Dalam riwayat sebut, Abdullah bin Mas'ud, dalam satu kitab yang saya baca, dia kata, semua yang kita buat, kalau kita niat, Allah tak tulis dosa. Betul tak? Niat nak buat jahat, faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Kalau niat nak buat jahat, kemudian tak jadi buat, bukan kata tak dapat dosa, tulis pahala pula. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, illa bi Makkah, melainkan kat Mekah ya. Mekah sahaja, tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan niat yang tak elok, Allah bagi cash lah tu juga bagi. Macam ni ni punca tu dah tahu dah, agak dah punca apa siapa. Punca niat dia tak elok tadi lah. Niat dia tak elok. Tu yang ulama ni faham. Tuan-tuan, saya, apa yang saya cakap ni berlaku kat saya. Saya pergi Mekah, bukanlah mutawif ni pun sama kan, dia macam tuan-tuan kan lah. Hati bukan elok sangat pun. Nampak tak? Tapi duk jaga, pekung, duk pekung ni. Duk pergi tu, menghadap kerana jemaah lagi, menghadap kerana Arab lagi, kat immigration lagi, Arab angkut beg lagi. Nampak tak? Arab kat kaunter hotel lagi, Arab polis mula kat masjid lagi. Ya Allah, kalau nak darah tinggi tak tahu berapa ratus. Tak tahu lah. Tapi kita pekung lah ni, tahan. Satu hari tu di mail lintas apa dah, saya pergi sampai dekat
dataran Masjid Mekah tu, Masjidil Haram tu, saya nampak, saya tengok kat atas ada burung merpati duk lintah kan. Waktu tu saya ingat saya kali kedua ke kali yang ketiga saya pergi Mekah, dia main terlintah. Burung banyak, tarik pasal pun tak ada. Nanti juga dah hati kata burung banyak pasal pun tarik tak ada. Pelik dia ni, rajin cuci kot. Tak ada lama langkah sampai ke depan nak sampai pintu masjid tu, pap, kena tarik burung. Tengok alamak, tarik. Masuk burung merpati tu, dia tahu saya niat apa. Dia kata nak tengok tak ekor sangat kan. Nampak jatuh atas ni. Dah nak kena pergi pek ayak tu cuci. Dia kata astagfirullah. Lepas tu astagfirullahalazim. Itu bukan niat buruk pun. Kita duk fikir je, duk tertanya-tanya. Banyak burung tapi tahi tak ada, tu je. Itu belum niat nak buat jahat lagi. Pasal apa Abdullah bin Mas'ud kata macam tu? Niat buat jahat dosa dah kat Mekah. Belum buat jahat lagi. Buat jahat Allah banyak cash belum buat jahat lagi. Pasal apa? Dalam Quran surah Al-Hajj Allah Ta'ala kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min azabin alim. Ayat ni Allah tuju pada orang yang pergi Mekah. Dan nama pun surah Al-Hajj, orang buat haji. Siapa-siapa yurid tu apa? Ada niat, pasang niat tak elok, fihi di Mekah ni, bi ilhadin, dengan niat yang buruk tak elok, bi zulmin, nak buat jahat, buat zalim, nuziquhu min azabin alim, kami akan rasakan dia, kami akan campakkan dia ke dalam azab kami yang sangat pedih. Nampak? Allah Ta'ala kata wa man yaf'al. Tak, Allah tak kata wa man yaf'al. Allah Ta'ala kata wa man yurid. Allah Ta'ala kata apa? Wa man yurid, siapa yang ingin merancang, plan. Nampak tak? Allah tak guna perkataan wa man yaf'al, siapa yang buat. Wa man ya'mal, tak, Allah kata wa man yurid. Di sini kata Allah bin Mas'ud, di Mekah jaga hati elok-elok. Bukan jaga perangai je, jaga hati. Nanti Allah bagi kes lala tu juga. Jadi menteri ni kata, okey, tak apa, aku cakap kat raja. Raja tengah sakit, kawan pula keluar darah macam-macam, busuk-busuk pelik-pelik ni. Agak-agak dia setuju tak syarat tu? Setujulah. Dia ada harta satu bumi ni pun dia akan bagi semata-mata nak sembuh. Betul tak? Tuan-tuan ada harta kat rumah, ada beratus ribu dalam bank. Kalau nak pergi berubat, kalau janji boleh sihat dengan 300 ribu tuan-tuan cuba cari. Betul tak? Dia pun kata setuju. Ulama ni masuk. Dia kata, tuanku, baini wa bainaka sirra, antara aku dengan kamu, kita berdua ni berdua je, siapa pun tak tahu. Dia kata apa? Siapa pun tak tahu. Uridul khalwah, aku nak bersama dengan kamu. Aku tak nak orang lain tahu. Pasal apa tak nak orang lain tahu? Sebab dalam Islam kita dituntut untuk menutup aib. Ada seorang budak di sekolah. Dia jumpa cikgu ni waktu kenduri kawan dia. Dia jumpa cikgu ni balik. Dia kata, cikgu, kenal saya tak? Tak kenal. Cikgu tak kenal saya? Tak kenal. Tak cam muka saya? Tak cam. Cikgu tak kenal. Biasa cikgu tak kenal anak murid. Kalau anak murid tak kenal cikgu, tu nak kenal. Kan? Cikgu tak kenal anak murid, biasalah. Macam saya, bukan duk kenal tuan-tuan jangan pun. Jumpa tu kan, ustaz. Ustaz, malam ni kuliah mana? Kita tanya kan, tak tahu. Tengok muka kenal tapi tak tahu nak letak kat mana. Tuan-tuan pun main langgang itu ya. Kan? Habanglah saya main Bukit Jana, tahulah kan. Jadi tak kenal. Cuba cikgu ingat dulu, saya dalam sekolah waktu time tu, kawan saya hilang dia punya handset kot. Hilang handset. Apa tu? Hilang handset ke apa? Hilang handset. Tak apalah, handset pun handset lah. Hilang handset. Lepas tu nak buat spot check. Bila nak buat spot check, cikgu ni suruh semua pejam mata menghadap kat dinding. Berdiri, pejam mata menghadap kat dinding. Pasal apa? Sebab dia boleh check gitu je. Tapi orang tahu siapa curi. Dia pun selok. Jumpa dalam poket kawan ni, budak ni, yang anak murid ni. Dia pun tarik, bawa keluar.
Dah tarik, cikgu ni pergi depan. Cikgu kata, okey, patah balik. Duduk kat tempat masing-masing. Kamu hilang handset kan? Ni handset kamu. Contoh. Ni handset kamu. Siapa yang tahu curi tu? Tak ada siapa yang tahu dalam kelas tu. Kerana nak jaga aib muka dia. Kemudian dia kata, sejak daripada hari tu cikgu, saya suka sangat dan sayang ke cikgu. Sebab cikgu cuba nak jaga aib saya. Cikgu tak sebut pun nama saya depan orang. Siapa yang curi tadi tak tahu siapa. Sejak tu saya berubah cikgu. Cikgu punya akhlak, cikgu punya sikap, saya berubah. Cikgu tak ingat lagi ke saya yang curi tu? Oh, kalau kisah tu saya tak kenal kamu. Sebab masa aku seluk tu pun aku pun pejam mata, dia kata. Cikgu tu nak seluk, pejam mata. Masuk punya tak mau tahu siapa yang curi. Sebab cikgu ni kata, kerana kalau saya tahu kamu dan antara anak murid aku mencuri, nanti aku akan pandang dengan pandangan yang benci. Kalau boleh aku nak sayang semua anak murid aku tanpa ada kurang sedikit pun. Itu sebab itulah aku pejam mata. Hari ni baru habaq, baru aku tahu. Nampak tak? Nak sebut apa dia? Tengok cerita ni. Saya tak tahu cerita ni betul ke tak betul. Tu tak tahulah. Sebab saya terbaca cerita ni. Cuma saya nak sebut kat tuan-tuan, bagaimana cara kita tutup aib orang. Begitulah ulama ni. Pasal apa dia suruh orang ni keluar? Hanya dia dengan raja. Sebab ni soal hati. Soal hati kita tak boleh nak abang ke orang, lagi malu. Tak apalah. Dia kata, tuanku, nombor 2. Tuanku cakap jujur. Apa tuanku niat? Apa tuanku niat dengan Kaabah ni? Ni dalam soalan ni. Tuanku tak boleh senyap, beritahu abang. Betul ke tuanku ada niat tak elok? Dia kata, ya. Dia kata, qad nawaitu an ukharriba hadzal bait. Malam tadi aku rasa sebab tu lah kot. Kamu tanya macam ni aku jawab lah. Malam tadi betul aku masuk khemah, siapa pun tak tahu. Aku niat nak roboh Kaabah ni. Wa aqtulu rijalah, aku nak bunuh penduduk dekat Mekah ni. Maka kata ulama ni, saya rasa dah, dia kata, inna waja'aka wa bala'aka min hadha. Tuanku, Raja Tubak ni, tuanku, bala kamu, sakit kamu ni mai pada situlah. Mai pada tadi lah tu. I'lam anna sahiba hadzal bait qawiyyun ya'lamul asrar. Tuanku, rumah yang tuanku nak roboh ni bukan rumah orang Mekah. Dia ada sahib pemiliknya. Dia tahu rahsia isi hati tuanku nak buat apa kat Kaabah ni, iaitu Allah Ta'ala. Fa akhrij min qalbika jami'i ma hamamta bihi. Tuanku, keluarkan, campak, buang cepat-cepat apa yang tuanku niat tak elok tadi. Buang cepat-cepat. Tu tuan-tuan tadi, tuan-tuan pergi Mekah, ada niat tak elok dalam hati, cepat-cepat istighfar, buang. Tak mau fikir lah bab tu. Selagi tuan-tuan duduk niat tak elok, selagi itulah dia mai tak elok. Min adha hadzal bait walaka khairud dunya wal akhirah. Tuanku dapat kebaikan dunia dan akhirat. Tuanku buang dalam hati tuanku. Qala al-malik, raja ni kata, kalau begitu dia kata, af'an, ya aku buat. Qad akhrajtu jami'al makruhat min qalbi wa nawaitu jami'al khairat wal ma'rufat. Aku campur semua kejahatan yang ada dalam hatiku ni, ya. Dia kata, kalau macam tu kamu kata ya. Falam yakhrujul alim, bila dia niat macam tu, tak keluar orang alim ni, tok guru ni tak ada keluar pada khemah min indihi hatta bara'a minal illah. Dia tak keluar daripada khemah tu, tuanku tadi ni kering dah. Nanah yang busuk tadi, yang sakit kepala, hilang macam kutih tok buang. Tak ada apa dah, hilang. Lenyap terus. Dia pun nak dengar ke? Dia dengar pasal hilang penyakit dia masuk. Baik. Wa'afahu Allah azza wa jalla biqudratihi. Allah sihatkan dia. Tengok tuan-tuan. Maksudnya kita faham punca main pada situ ya. Kita pergi ke sana ada niat tak elok pada orang di Mekah ke, pada Kaabah ke dan sebagainya, semua Allah Taala tunjuk. Allah Taala tunjuk pada zaman Abrahah dulu. Allah tunjuk. Tak ada nak roboh pun. Allah bagi hantar burung ababil, tak ada roboh pun. Baru duduk dekat Wadi Muhassir. Tuan-tuan pergi ke Mekah, ada satu lembah tu dekat dengan Mina, namanya Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itulah tempat Allah ranapkan tentera Abrahah. Tuan-tuan kena pergilah, kena pergi dengan ustaz-ustaz ke, dia tanya depa lah kat mana Wadi Muhassir. Kalau tak apa pun tak tahu, pergi dengan saya lah, tu promote tu. Lebih kurang lah kan, gurau ya tuan-tuan. Tak ada saja gurau. Baik, lalu tuan-tuan,
hilang penyakit tu. Fa amana billahi sa'atah, lalu dia beriman terus dengan Allah. Tengok, daripada penyakit dia tu, dia terus beriman pada Allah. Sembuh-sembuh dia beriman. Tapi main umat kita hari ni kan, hari tu kena kanser teruk, bukan main, macam tak boleh sihat dah. Tahap 4 dah sihat, buang balik tudung. La haula wala quwata illa billah. Tak sedar diri tu. Dah sihat, Allah bagi sihat tu, patut kena insaf lah. Tak faham cerita saya ni. Tak ambil tahu dia ni duduk rumah tengok korang bernama Ikhwan Islam ya. Dia baru dia tengok TV ke apa, bukan kena artis. Faham, tak faham sudah. Yang tak faham tu, apa dia? Dia tanya kawan. Tanya kawan tu pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Saya tak nak sebut nama, tak elok lah. Tapi nak sebut kita bila time sakit, kita teringat kat Allah, pakai tudung, tutup aurat, rajin doa, rajin solat, tak pernah tinggal. Bila dah sihat wal afiat, ya haula la quwwata illa billah, dia lupa terus Allah, dia lupa penyakit dia dulu. Tak tahulah, tapi ni contoh yang baik. Dia Allah bagi dia sakit, bagi dia sedap, la'allahum yarji'un, moga dia kembali pada Allah. Tak cukup tak tu, dia keluar pada khemah dia, sihat wal afiat, dia masuk Islam, lalu dia pergi ke Kaabah, dia balut Kaabah tu dengan 7 lapis kain. Maka dalam riwayat ni, wa huwa awwalu man kasal bait, dialah orang pertama yang meletakkan kelambu Kaabah. Kalau tuan-tuan pergi tengok kelambu Kaabah daripada tukar tiap-tiap tahun, masa hari tasyrik tu, hari wukuf di Arafah, dia tukar kelambu, kita panggil kiswah tu, kelambu Kaabah tu. Orang pertama yang kelambukan Kaabah tu adalah ni Raja Tubak. Kesan daripada sakit dia tu, dia turun, dia balut Kaabah dengan 7 lapis kain. Maka sunnah itulah diamalkan sampai hari ni. Orang duk balut Kaabah. Dulu Kaabah tu orang kata macam tu lah, batu tu lah, boling gitu lah kan, bahasa Gaza kan, bahasa Gaza minta maaf, tak ada apa lah, bukan ada balut apa-apa. Tapi yang balut Kaabah mula-mula adalah Raja Tubak ni. Kalau tu tak tahu lah, tak tahu akan tukar. Dia sunnah yang biasa. Kerajaan Saudi pun infakkan duit di bahagian kelambu Kaabah tu hampir 17 juta hingga 20 juta. Sebab dia duk jahit-jahit tu. Tuan-tuan ingat senang, benang tu pun mah. Benang mah. Ada berani? 17 juta nak buat kelambu tu saja. Tak tahulah. Lalu wada'a ahla mamlakah wa amarahum bihifdzil Kaabah, dikumpul semua penduduk, dia kata jaga elok Kaabah ni nak. Jadi baik pula dah. Jadi baik, jadi soleh pula dah, jaga Kaabah ni nak. Wa kharaja huwa ila Yathrib. Lepas tu pula ni fasa yang kedua. Dia keluar pada Mekah. Lama saat ni bila nak habis. Sebab dia tak habis cerita ni, tak habis dah ceramah. Tuan-tuan, suruh ceramah. Panggil lagi apa? Baik, gurau tuan. Sebab saya nak tuan-tuan faham, dalam cerita ni ada 1000 cerita. Satu cerita ada 1000 cerita dalam ni. Maka dia pun keluar dengan tentera dia, dengan ulama-ulama yang ada yang ikut sekali dengan dia, escort ni, keluar pada Mekah dengan badan yang sihat wal afiat. Lepas dia kelambu Kaabah apa semua, dia pun keluar. Dia keluar pergi ke Yathrib. Yathrib ni Madinah lah. Dulu namanya Yathrib. Disebut dalam kitab saya ni, kitab Raf'ul Khafa, Yathrib ni namanya, maksud dia adalah at-ta'yir. At-ta'yir. Ta'yir ni apa? Iaitu al-lawmu wa ta'yir. Al-lawm maksudnya tercela. At-ta'yir maksudnya buruk, tak elok. Tu Yathrib. Maka Nabi tukar kepada nama Madinah ataupun Taibah ataupun Tabah. Madinah ada beberapa nama, antaranya Madinah, Tabah, Taibah. Baik, asal dulu Madinah ni, kenapa namanya Yathrib? Dulu di Madinah ni adalah tempat pula dah, tempat berkumpulnya segala jenis wabak penyakit. Macam-macam jenis wabak yang kita duk ada lah ni kan, cacar monyet main baru pula macam-macam kan. Kalau kat sana biasa. Nabi sampai kat Madinah, Nabi angkat tangan doa ke Allah, tolak wabak ni ke Juhfah. Juhfah ni pinggiran dekat dengan pantai laut. Maka Nabi namakan Madinah dengan Taibah, iaitu suci, bersih, baik dan tidak ada penyakit. Tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, tuan-tuan balik, tuan-tuan demam, jangan kata ni demam Mekah ni, dia kata. Tuan-tuan tak pergi Mekah pun demam juga kat Malaysia. Duk salah Mekah, Madinah. Nah, masalah tuan-tuan, masalah tak sesuai dengan cuaca tu je. Mekah, Madinah syifa. Tanah Madinah tu syifa, penyembuh.
pegangnya, tapi jangan buat balik, pegangnya, pegang rata dengan tangan. Imam Malik tak pernah pakai kasut dekat Madinah, tak pernah pakai selipar berjalan dekat tanah Madinah, sebab menghormati yang ada dalam tanah tersebut, iaitu Rasulullah SAW. Jadi tak boleh duduklah Mekah lah ni, dia kata demam Mekah lah ni, tak ada. Saja nak demam ya, orang ni pergi Mekah balik tak demam pun. Nampak tak, kita yang demam. Jangan salah macam tu. Sampai kat Yathrib, dia dengan tentera-tentera ni, kemudian dekat satu tempat tu dia bersinggah. Yathrib tak ada penduduk orang dalam tu. Dalam riwayat ni dia kata apa? Laisa fiha binaun wala nabat wala ahad. Bangunan tak ada, penduduk tak ada, orang tak ada, pokok tak ada, apa pun tak ada, siapa pun tak ada kat situ. Kemudian tiba-tiba ada mata air dekat Madinah tu ya ada mata air yang keluar. Kata si Tubak ni, kita kumpul kat sini lah, berkhemah kat sini, makan minum apa semua. Maka dia berdiri, dia singgah dekat kepala mata air tersebut. Maka tiba-tiba pada waktu tersebut dia kumpul semua ulama-ulama ni, dia kumpul, dan tentera-tentera dia habaq. Kita kat sini tak ada siapa-siapa penduduk, jadi kita duduk sehari dua je lah. Jadi cadangnya esok kita bergerak dah, kita nak balik ke Yaman. Esok kita pergi ke negara yang masih lagi kita tak pergi, kemudian kita akan patah balik semula ke Yaman. Tiba-tiba bila dah habis mesyuarat tu, dia habaq apa dia nak buat esok. Maka pada keesokan harinya, pada waktu pagi-pagi tu, pagi esoknya, ada 4,000 ulama tadi kan, ada 400 daripada 4,000 ulama. Dia antaranya yang berubat dia sakit tadi kerana niat nak roboh Kaabah tadi, ulama tadi. Antara 400 tu adalah ketua ulama tu. Depa kata dekat menteri, tuanku nak balik esok kan? Ya. Kalau macam tu, habaq kat tuanku. Dia kata apa? Habaq kat tuanku. Wa waqafu babal malik. Dia kata apa? Habaq kat tuanku, kami tak mau keluar, kami nak duduk sini. 400 daripada 4,000 ulama ni, 400 ni nak duduk situ, tak mau keluar. Dia kata apa? Dia kata, tuanku nak buat apa buatlah. Dia kata, inna kharajna min buldanina. Ni ayat ulama tu, ketua ulama ni cakap depan tuanku ni, kami dah keluar daripada negara kami tuanku. Watufna ma'al malik zamanan, kami dah pusing dengan raja ni beberapa tempoh masa yang lama. Wajidna hadzal maqam ila an namuta fi. Kalau kami dah sampai kat sini, kami tak keluar dah, kami akan mati kat sini juga wahai tuanku. Fa inna qad aqadna alla nakhruja min hadzal maqam wa in qutilna wa hurriqna. Tuanku, kami punya janji 400 orang ni, kami nak duduk sini, kami tak keluar dah tuanku, kami takkan keluar, ikut tuanku dah, stop dekat ni sahaja. Tuanku berjalanlah pergi. Tuanku nak bunuh kami, bunuhlah, nak bakar lah. Berani ulama ni. Dia pun, raja ni kata, pasal apa mereka ni tak mau keluar ikut aku pula? Tuanku kata kat mereka, dia kata, wa ana ahtaju ilaihim wa la astaghni anhum. Tuanku ni hantar menteri, cakap kat mereka, aku ni perlu pada mereka. Hari tu kalau tak kerana ulama ni, rasa je mampu awal dah aku ni, balik awal dah. Tak kerana dia, Allah Ta'ala bagi aku sembuh. Aku tak tahu sebab apa hari tu sakit apa, sebab ada ulama ni. Aku tak boleh kalau tak ada mereka, bahaya. Maksudnya satu masa nanti tuan-tuan tak perlu dah pada orang lain, melainkan di akhir zaman tuan-tuan hanya perlukan ulama sahaja. Tuan-tuan hanya perlukan ulama sahaja. Tu ya, pimpinan kita kat dunia ulama ya, tak ada yang lain. Lalu dia kata apa? Kenapa hangpa tak mau duduk sini? Tu lebih kurang ayat dia. Hangpa kenapa nak duduk sini, tak mau ikut aku, pasal apa? Maka ulama ni jawab, wahai tuanku, kami nak cerita satu kisah. Tuanku nak keluarlah. Kalau tuanku nak duduklah. Kami nak cerita satu benda. Wahai tuanku, anna syarafa hadzal bait. Tuanku tahu kan Kaabah yang baru-baru ni kan? Tuanku tahu kan kemuliaan Kaabah tu dan kemuliaan tanah tersebut adalah mai berpunca daripada kemuliaan lelaki yang akan keluar daripada sini, iaitu Madinah. Rasulullah lah.
Mereka dah tahu lama dah. Mereka duk tunggu Nabi 1000 tahun. Bayangkan tuan-tuan. Di sini terjawab kita punya soalan. Kenapa orang Ansar panggil Nabi senang sangat masuk Islam, duk pujuk Nabi mai ke Madinah? Sebab mereka dan tok nenek mereka dah 1000 tahun tunggu Nabi. Kita ni dah ada Nabi, terasa tak cinta kat Nabi, rasa tak sayang kat Nabi, kurang rasa cinta kat Rasulullah. Mereka ni tak pernah menatap wajah Rasulullah, tak pernah jadi umat Nabi lagi waktu tu. Tapi dia boleh tunggu Nabi ni. Tuanku, mulianya Kaabah dan bumi tadi adalah kerana mulianya Rasulullah. Tuan-tuan, tak kerana Nabi tak ada alam, tak ada Nabi Adam, tak ada semua langit dan bumi. Ni Rasulullah sebut dalam kisah Nabi Adam. Allah Ta'ala katakan Nabi Adam, laulahu ma khalaqtu, kalau tak kerana kamu wahai Adam, aku tak ciptakan kamu wahai Adam. Kalau tak kerana Muhammad, aku tak ciptakan kamu wahai Adam. Mulia Kaabah, mulia Arash kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata ulama tu. Maka tuanku, yuqalu lahu Muhammad, dia namanya Muhammad, imamul haq, imam membawa kebenaran, sahibul qadib wan naqah, dia yang memiliki tongkat dan juga unta, sahibut taj wal harawah, sahibul qur'ani wa qiblah, dia yang bawa Quran dan qiblat, sahibul liwa wal minbar, dia juga ada panji kepujian di akhirat nanti, dan dibina satu mimbar macam ni dekat akhirat pada mahsyar nanti. Dia cerita semua pasal Nabi lah, lebih kurang cerita, nak cerita berpanjang kan. Sahibu qawli la ilaha illallah, dia dah akan membawa pemilik kepada kalimah la ilaha illallah. Mauliduhu di Makkah, lahirnya di Mekah tadi tuanku. Yang kita main tadi hari itu, dia main daripada Mekah. Wa hijratuhu ila hahuna, kemudian dia akan berhijrah ke sini tuanku. Fatuba liman adrakah wa amana bih, untung dan beruntung tuanku siapa yang sempat bertemu dengan dia dan beriman dengan dia tuanku. Wa kunna ala raja an nadrikahu aw yudrikahu auladuna, kami ni mengharap moga kami dapat jumpa dia wahai tuanku, ataupun kami tak sempat tuanku, anak cucu kami jumpa dia. Tuan-tuan cuba bayangkan. Maka bila raja ni dengar, dia kata kalau macam tu la nartahil, kalau macam tu hampa tak keluar, dah kata Muhammad nak mai sini, yang kata Rasul akhir zaman tadi, kalau hampa pun nak tunggu dia, takkan aku tak mau tunggu, aku tunggu lah. Dia pun tunggu sekali, dia tunggu lah. Bila dia tunggu, maka wa'lam, pada waktu itu bila raja ni dengar, tunggu bersilang, orang kata berganti hari, berganti minggu, berganti bulan. Tak lama setahun duduk kat situ. Setahun duduk dengan mereka, setahun. Bila duduk setahun, last kali dipanggil ulama ni, dia kata, hari tu setahun lepas kamu habaq Muhammad nak mai sini, hijrah ke sini, mana dia? Tanya tu pun 1000 tahun lagi Rasulullah nak mai kan, dia pun tak tahu kan, tak kata kat dia. Tuanku, kan kami habaq dah, kami pun tak tahu bila dia mai, tapi kami nak tunggu, nak kata excited tu, seronok nak tunggu Rasulullah ni. Tapi tak tahulah, dia menunggu satu benda yang tak tahu. Tak tahu jatuh ke tak jatuh, duk tunggu gitu. Alah kan nak tunggu. Dia kata, kalau macam tu aku tak boleh duduk lama-lama ni. Dia kata, aku tak duduk lama-lama sebab kerajaan aku duduk terbiar tu, aku kena balik. Tu kami tak tahu dah tuanku. Maka tuanku ni kata, kalau macam tu macam ni lah, maka sebelum dia kata aku nak keluar dah, aku tak boleh duduk lama-lama, maka raja ni arahkan tentera untuk membina 400 biji rumah pada setiap ulama tersebut. Baik sungguh raja ni, dia bina 400 biji rumah, lalu setiap ulama ni dapat sebiji. Ni time ni nak habis ni, nak habis dah 9.30 dah. Dan ni kita tak cara lah, potong tu. Bagi setiap daripada ulama ni sebiji rumah. Kemudian dibeli seorang, bagi setiap orang ulama ni jariah, iaitu hamba, pembantu rumah. Bagi pembantu rumah dibebaskan dan dikahwinkan dengan 400 ulama ni, raja ni. Lalu diberikan hadiah pada setiap daripada ulama ni. Hadiah banyaklah, macam-macam duit ni, pemberian untuk survive pula akan datang. Kemudian dia kata, kamu duduklah sini sampailah Muhammad sampai nah. Lalu pada waktu tersebut, dalam riwayat ni juga, dia juga
memerintahkan kepada tentera ni untuk bina satu lagi rumah. Bina satu rumah 400 tadi, tambah satu lagi. Rumah yang satu tadi siapa punya? Kata raja, rumah ni adalah untuk Muhammad kalau dia mai. Aku dah siap dah bina untuk dia. Oh, untung baik semua. Tapi tak tahulah bila. Kemudian last kali sebelum dia keluar juga, dia tulis satu surat. Surat inilah satu benda yang paling mengharukan lah. Dia tulis satu surat, dia cop dengan cop emas. Lalu dia hantar surat ni, dia bagi kepada ulama tadi. Dia bagi kepada ulama, ketua ulama tadi. Lalu dia pesan. Dia kata, wahai tuan guru, surat ni yang aku tulis ni adalah untuk Muhammad yang akan datang ke sini nanti. Kalau kamu tak sempat jumpa dia, nak serahkan surat ni kat dia, kamu serahkan anak kamu. Anak kamu tak sempat, kepada anak-anak kamu dan cucu cicit kamu, sampailah surat ni sampai pada dia. Boleh tak tuan guru? Boleh. Ini saja harapan yang saya ada, dia kata. Saya nak jumpa dia, saya tak boleh dah, tak tahulah harapan dapat jumpa tak. Tapi saya harap saya dapat jumpa, tapi saya tinggalkan surat ni. Maka saya tak baca surat ni sekarang, kejap lagi saya baca. Kejap lagi saya baca kat tuan-tuan. Ni sebagai penutup, surat ni penutup kejap lagi. Sebab ini dia punya akhir cerita. Last kali setelah 1000 tahun. Setelah 1000 tahun lepas tu, surat ni berada di tangan anak cucu ulama yang besar ni. Di tangan, ada kat tangan lagi. Lepas umur dia 1000 tahun surat tadi. Tiba-tiba dia dengar Nabi diutuskan di Madinah. Yang Bai'atul Aqabah yang awal tadi. Tengok tuan-tuan, saya cuba flashback balik. Flashback balik sampai ke Bai'ah tadi. Ni kira potong lah 1000 tahun. Cerita 1000 tahun punya hal memang tak habis lah. Ni kira potong lah ni. Lepas 1000 tahun, maka surat ni sampai dekat tangan Nabi. Tapi sebelum sampai, depa dengar Nabi diutuskan di Mekah, namanya Muhammad. Dia kata, sudah betul-betul. Hak ni lah yang tok nenek kita dulu tunggu. Maka anak cucu yang pegang tu surat tu masih simpan dalam kotak. Dibuka balik kotak tu, lalu diserahkan pada seorang lelaki. Lelaki ni namanya Abu Layla. Lelaki ni nama Abu Layla. Abu Layla ni daripada Ansar. Dia pun pergi, bagi kat dia, serah kat dia, pergi. Dia pun keluar daripada Mekah, Madinah, pergi ke Mekah. Sampailah waktu tu kat Mekah, dia cari Nabi SAW dekat Mekah. Lalu dia jumpalah Nabi dekat satu kabilah, kabilah Bani Sulaim. Nabi tu duduk dekat puak-puak kabilah Bani Sulaim. Lalu dia masuk, Abu Layla ni masuk, dia baru sampai first time jumpa Nabi. Dan Nabi pun baru jumpa dia hari tu. Bila dia masuk, Nabi tengok muka dia. Nabi kata, Nabi kenal Abu Layla. Kenal macam mana? Bila dia masuk, lalu dia kata, Rasul kata, mari jap. Dia kata, saya ke? Mari. Anta Abu Layla, kamu ke Abu Layla? Nabi tahu. Tu mukjizat Nabi, khasais Nabi. Orang tu nak main, Nabi kenal. Kamu ke Abu Layla? Dia kata, naam, ya, saya Abu Layla. Wa ma'aka kitabu tuba'il awal. Kamu bawa surat tubak ke? Tubak yang pertama tu, ada bawa surat dia. Dia kata, fa baqiyar rajul mutafakira. Abu Layla ni dia fikir, dia macam dia ni. Dia tahu aku bawa surat, dia kenal aku. Lalu dia fikir, dia kata apa? Ni ajaib. Dia kata, inna hadza minal ajaib. Dia tak kenal aku. Maka waktu tu Rasulullah nampak dia ni macam syak sangka kat Rasulullah. Dia ingat Rasulullah ni tukang tilik, ahli sihir. Sebab boleh teka semua betul. Ahli sihir memang macam tu. Dia tahu. Duk tanya setan hantu pun semua. Tak apalah. Dia kata, wahai Abu Layla, saya Nabi Muhammad akhir zaman. Bukan ahli sihir. Kamu jangan sangka macam tu. Dia kata, kalau macam tu, tak apalah. Dia kata, hatil kitab. Rasulullah, bawa main kitab. Surat tadi bawa main kat aku. Maka bawalah surat tu kepada Rasulullah. Sampai kat tangan Rasulullah. Rasulullah kan ummi, tak reti baca kitab, tak reti. Kitab surat tak reti baca. Maka fadafa'ahu ila Ali bin Abi Talib. Tapi Ali boleh baca, Ali reti pandai baca. Maka Nabi serah ke Ali. Ali pun baca. Bila Ali baca, tuan-tuan dengar apa isi surat dia. Dia kata, amma ba'du
Ya Muhammad, wahai Muhammad, sallallahu alaika, selawat Allah ke atas kamu. Inni amantu bika, ni tubak kata, sesungguhnya wahai Nabi, wahai Muhammad, aku nak memberikan penyaksian kepada kamu bahawa aku beriman dengan kamu. Wa bi kitabi, dengan kitab allazi anzalallahu alaik, yang Allah turunkan kepada kamu. Wa ana ala dinika wa sunnatik, aku juga berada di atas agama dan sunnah kamu. Wa amantu bi rabbika, aku beriman dengan Tuhan kamu. Wa rabb kulli syai'in, Tuhan sekalian semesta alam. Wa bi kulli ma jaa min rabbika min syara'il imani wal islam, aku juga pasti akan beriman juga dan juga menerima segala syariat yang diturunkan kepada kamu daripada iman dan Islam. Wa ana qabiltu dhalik, aku terima ajaran kamu itu. Fa in adraktuka fa biha wa ni'mah, kalau aku sempat bertemu dengan kamu, maka itulah waktu dan peluang yang paling beruntung dalam hidup aku. Alangkah baik dan untungnya aku. Wa illam udrika, kalau aku tak sempat jumpa kamu wahai Muhammad, fashfa' li yaumal qiyamah, jangan lupakan untuk syafaatkan aku di hari kiamat kelak. Wala tansani, jangan lupakan aku, fa inni min ummatikal awwalin, kerana akulah umat kamu yang terawal yang mengikut kamu wahai Muhammad. Wa bay'atuka qabla maji'ik, aku berbai'ah dengan kamu sebelum datangnya kamu kepada kami. Wa qabla irsalillahi ilaika, sebelum Allah utuskan kamu kepada kami. Wa ana ala millatik wa millati Ibrahim abika khalilullah, aku juga di atas agama kamu wahai Muhammad, aku tak lari pada agama kamu dan agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu surat ni habis dekat tu, dia pun cop dengan emas tadi, di ujungnya ditulis satu ayat Quran, billahil amru min qablu wa min ba' wa yawma idzin yafrahul mu'minin bi nasrillah, sampai akhir. Lalu di ujung kitab tersebut, ujung surat tadi, bukan kitab ni maksudnya bukan kitab, surat ditulis ila Muhammad bin Abdullah khatamin nabiyyin, surat ini aku serahkan dan aku kirimkan kepada Muhammad bin Abdullah, penutup bagi segala nabi, rasul bagi Tuhan sekalian alam, daripada Tubba' yang pertama, nama dia Himyar bin Warda'. Nama dia Himyar bin Warda'. Ini disebut dalam surat ni. Maka disebut di ujung amanatullah, ini surat ni amanah daripada Allah. Fi yadi man waqa'a ilaihi an yuwasilahu ila sahibi, siapa yang ada surat ni amanah pada dia untuk sampaikan kepada Rasulullah. Maka surat ni sampai kat tangan Rasulullah. Sampai ke? Sampai akhirnya. Setelah 1000 tahun teringin nak jumpa Rasulullah, mengharap nak bertemu Rasulullah. Kita pun sama juga, mengharap bertemu Rasulullah di akhirat nanti. Harap Rasulullah pandang dan nazarah kita di akhirat. Itu yang kita harapkan. Ini bukan sebagai umat Nabi pada asalnya, tak sempat, tak cukup. Kemudian habis Rasulullah baca, Sayyidina Ali baca, Rasulullah pun jawab. Rasulullah kata apa? Marhaban bil akhi salih, 3 kali. Marhaban bil akhi salih, marhaban bil akhi salih, selamat datang wahai saudaraku yang saleh. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh. Rasulullah ulang 3 kali. Lalu Rasulullah kata, Abu Layla, baliklah kamu ke Madinah, beritahu kat kaum kamu, aku akan datang kepada mereka, aku akan pergi kepada mereka nanti insya-Allah. Maka Rasulullah pun pergi dan hijrah. Tu cerita panjang. Ni tuan-tuan dah biasa duk dengar. Tu saya tak mau cerita tu. Dia ada 2 cerita malam ni. Tapi saya mau cerita yang tu, nak cerita yang nombor 2 ni. Sebab dia lebih pendek sikit daripada yang pertama. Maka Rasulullah pun sampai ke Madinah. Kan tuan-tuan ingat tak? Bila Rasulullah sampai kat Madinah, kabilah-kabilah Madinah ni berebut unta, tali kekang unta Rasulullah tu. Namanya Qaswa. Unta Rasulullah tu nama Qaswa. Pakai berebut nak pegang. Rasulullah ni rumah kami, singgahlah. Pakai dia suruh singgah. Tapi Nabi kata apa? Da'uha fa innaha ma'murah. Biar unta aku ni berjalan, jangan pegang dia, jangan kacau dia. Kamu dah ganggu dia berjalan. Biar dia akan pilih rumah mana dia nak singgah. Ma'murah maksudnya dia diperintah oleh Allah. Unta Nabi ni dapat perintah direct daripada Allah Ta'ala. Dia nak pilih rumah mana dia akan pilih. Jalan sampai rumah siapa yang Nabi duduk di Madinah. Kita duduk dengar ni sirah apa? Sayyidina apa? Sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari.
Makamnya di Istanbul, di Turki hari ni. Abu Ayyub Al-Ansari, rumah Abu Ayyub tu depan sikit, dia dalam kawasan dataran Masjid Nabawi tu juga, depan daripada makam Rasulullah. Kena keluar daripada makam Rasulullah tu, belah depan tu. Tu nak sebut tu payah pula lah nak sebut, tapi tak ada tanda apa ni, dia jadi dataran lah. Rumah Abu Ayyub tu sebelah Masjid Nabawi hari ni. Sampai ke rumah Abu Ayyub, Qaswa ni automatik dia tu duduk. Dia lipat kaki dia terus dia panggil apa? Tabrak. Tabrak ni maksudnya apa? Bukan terberak. Tabrak maksudnya terus dia landing terus. Maka Rasulullah kata, ha huna, maka di sinilah tempat rumah yang aku akan tidur. Maka Rasulullah duduklah rumah Abu Ayyub tu. Dalam kisah-kisah yang panjang, tuan-tuan tahu Abu Ayyub ni siapa? Wa Abu Ayyub kana min auladil alimin nasih. Dialah, Abu Ayyub ni lah adalah anak cucu ulama yang menasihati Raja Tubak hari tu, yang 1000 tahun tu. Dia adalah anak cucu dia. Fakanu yantaziruna. Abu Ayyub ni anak cucu ulama ni yang duk tunggu lama dah Nabi ni sampai. Maka mereka ni lah anak-anak 400 ulama ni lah yang duduk dekat Madinah ni, jadi perkampungan, jadi negara, daerah, kawasan, beranak. Maka mereka lah adalah keturunan 400 ulama ni. Zaman berzaman mereka nasihat pada anak-anak keturunan, jangan lupa ya, kita tunggu Rasulullah. Kita duduk sini bukan tunggu siapa-siapa, kita tunggu Rasulullah sampai. Matlamat mereka duduk dekat Madinah bukan kerana ada air, bukan kerana ada kelebihan, bukan kerana ada minyak. Tuan-tuan pergi dekat Mekah, Madinah, ada minyak tak? Khazanah bumi ada tak? Tak ada apa. Mereka hanya menunggu seorang susuk tubuh yang mereka sayang dan cinta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita insya-Allah, dengan kisah begini insya-Allah kita faham bahawa Rasulullah tak pernah berpisah dengan kita, sentiasa bersama dengan kita. Maka kerana itu Allah turunkan satu ayat tadi, mula-mula saya ceramah tadi apa dia? Ayat walladzina tabawwa'ud dar. Allah puji orang Ansar yang sediakan tempat tinggal untuk Rasulullah. Allah puji depa ni apa? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Depa ni sayang, suka Nabi ni berhijrah ke tempat mereka. Bukan yuhibbun saja, depa yang tazirun, tunggu Nabi hampir 1000 tahun. Begitulah kehebatan orang-orang Ansar yang kita tak boleh buat apa-apa. Sampaikan waktu perang Hunain ni, last sekali nak sebut, bila agih harta rampasan perang, Nabi bagi kat orang Mekah yang masuk Islam, bagi kat semua. Orang Ansar tak dapat. Orang Ansar kecil hati. Dia berkata, kenapa ya Rasulullah, pedang kami ni ada darah pokok ni lagi, yang dulu lawan waktu perang Badar, perang Uhud. Tiba-tiba habis perang ni, perang Hunain ni, kamu bagi kat mereka yang baru masuk Islam ni, dekat Abu Sufyan, dekat apa semua ni lah, bagi kat mereka ni semua. Kami apa pun tak dapat orang Ansar, sedang kami berjuang dengan kamu selama ni. Nabi kata apa? Atuhibbuna an takuna lahumus syat, atuhibbuna, kamu tak nak ke kita bagi asyati wal ba'ir, unta dan juga keldai, ada kambing, bagi mereka. Wa antum, kamu semua, tadhhabuna bi Rasulillah ila rihalikum, kamu dapat lebih daripada unta. Orang-orang musyrikin Mekah yang baru masuk Islam, aku bagi unta kat depa, bagi kambing kat depa, harta ghanimah bagi semua kat depa. Tapi kamu lagi untung, kamu bawa balik aku ke Madinah, bukan bawa balik unta. Aku sebaik-baik pemberian yang Allah bagi kat kamu, kepada kamu. Nabi akhirnya walaupun dah buka kota Mekah, Nabi duduk kat Mekah ke? Tak. Nabi balik ke Madinah sampai Nabi wafat di Madinah, kerana Nabi sayang kepada orang Ansar. Itu sebab moga-moga kita semua Allah himpunkan bersama dengan para sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansar, yang mereka cinta kepada Rasulullah, hidup dan mati, darah mereka, nyawa mereka, harta mereka diperkorbankan untuk Rasulullah SAW. Mereka lah sebaik-baik umat, sebaik-baik bangsa keturunan, dan sebaik-baik kaum yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansar. Setakat itu saja insya-Allah. Dah lewat dah terlajak masa, terlalu lama dah. Jadi tuan-tuan, sebab kisah ni sebenarnya saya kisahkan di masjid daerah. Saya keluar je, depa masjid daerah pun tak habaq tajuk apa. Saya keluar. Jadi Haji Rahman kata, "Ustaz, cerita balik kat kami kisah ni." Jadi saya kisahkan balik ni supaya kita dapat pengajaran pada kisah ni. Insya-Allah kita bertemu lagi pada masa dan waktu yang lain. Sebelum kita mengakhiri majlis kita pada malam ini, kita sama-sama tutup dengan munajat Nasriyah, untuk kita angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulaya
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa ibu ayahku, juga guru-guruku. Ya Allah ya Tuhanku, berkatilah hidupku, juga keluargaku, diberkati selalu. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau Maha Pemurah, kurniakanlah rezeki buat kami yang lemah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Allah ya Tuhanku, ku harap bantuanmu, pertolongan darimu yang ku harap selalu. Ya Allah ya Tuhanku, bimbing anak istriku mencintaimu juga mengasihi nabimu. Ya Allah ya Tuhanku, hamba dosa menggunung tanpa pengampunanmu, hidup tidak beruntung. Ya Allah ya Tuhanku, beri faham ilmumu, berkat baginda Nabi, pintu penghubung ilmu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.